Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada adik-adik Hai Mega, insyaAllah tajuk yang soalan yang diberi ialah apakah definisi alim mujahid? Okey, kita tengok balik bila sebut pasal alim ini adik-adik, kita mesti tahulah alim ni maksud dia berasal daripada perkataan bahasa Arab ilmu. Tapi bila kata alim ini orang yang berilmu, tetapi dia bukan setakat yang berilmu, tetapi dia juga menyampaikan ilmu. Sebab itu dalam satu sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah suatu ketika dia masuk di perkarangan masjid dan dia melihat syaitan menggoda manusia, seorang hamba Allah ni yang tengah tidur. Tetapi dekat situ juga ada seorang hamba Allah yang tak henti-henti melakukan ibadah. Rasulullah pelik, kenapa dia ganggu orang yang tidur dengan orang yang, kenapa tak ganggu orang yang beribadah tu? Kemudian Rasulullah tanya pada syaitan tersebut. Kemudian syaitan tersebut dia kata orang yang tidur ni dia adalah orang yang alim. Kalau dia bangun nanti, dia akan memberikan kebaikan dan berkongsi kebaikan pada orang lain. Tetapi orang yang solat ni, dia adalah orang yang abid. Dia memang beribadah. Bagus ni kalau kita selalu beribadah, tetapi dia beribadah tapi dia tidak mengajak orang lain kepada kebaikan lah. Beza ya alim dengan abid tadi. Dan bila kita masuk adik-adik, bila kita dah habis SPM ini, sijil penilaian menengah ini, dia ada jalan untuk kita. Dan biasanya kita akan nampak jalan ke universiti pengajian universiti, ataupun mungkin ada yang memilih untuk bekerjaya terus ke. Kenapa Kak Zahra kongsikan dua perkara ini? Sebenarnya dalam kehidupan ini adalah universiti. Kita balik jumpa Allah nanti, kita akan dapat buku amalan, sama ada daripada belah kanan, tangan kanan ataupun tangan kiri malaikat, menjadi scroll kita untuk berjayanya kita masuk mendapat rahmat Allah nanti. Selalulah mendidik diri kita, menambahkan ilmu kita. Kemudian mujahid ni maksud dia adalah berusaha bersungguh-sungguh ya, dia sungguh-sungguh ni sebab kita nak hidup ini dalam kita maximize our potential. Selalu kan kita dengar mujahadatun nafs, dia mujahadah dengan nafsunya. Tapi bila sebut mujahid li nafsihi, dia berjuang untuk diri dia sendiri. Dia akan sentiasa maximize dia punya potential, memberikan kebaikan pada orang lain, tidak buang-buang masa. Dan akhirnya alim mujahid ini ringkasnya ialah mereka yang berilmu dan berusaha bersungguh-sungguh menyampaikan ilmu kepada orang lain. Tapi subset dia ialah mereka yang berilmu dan berusaha menyampaikan ilmu. Dalam dia ialah mereka yang sentiasa berusaha menambah nilai dalam kehidupan dia, baik adik-adik masuk institusi pengajian tinggi maupun kerjaya. Akhirnya dalam bulatan tadi kita nak proses diri kita menjadi insan yang abrar. Apa dia abrar ni adik-adik? Abrar ni apa? Setiap inci kehidupan dia adalah untuk manfaat kepada din. Kalau dia belajar sungguh-sungguh dan dia memberikan manfaat untuk din. Kalau dia bermain bersukan dan sebagainya sungguh-sungguh dan memberi kesihatan pada diri dia, boleh buat kerja dengan bagus sebab sihat dan sebagainya, itu adalah manfaat kepada din. Sebabnya bila kita menjadi alim mujahid ini, kita tidak akan menjadi manusia yang biasa-biasa. Kita akan berusaha transform diri kita untuk menjadi orang yang luar biasa. Dia macam automatik. Bukanlah kita kata kita ni luar biasa sangat, tapi bila kita ikut jalan yang Allah redha, Allah berkati kehidupan kita. Jalan kita tu bukanlah terlalu mudah, tetapi Allah mudahkan. Sampai bila ada kesukaran pun yang datang, kita tak rasa begitu sukar. Kita rasa Allah ada dengan kita. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Langkah menjadi mahasiswa alim mujahid. Bila sebut pasal langkah ni, dia macam tangga kita naik tangga tu satu-satu. Okay. First thing first, kita kena dig our big why ya. Kita nak masuk universiti ni kerana apa? Kita nak kerana Allah Azza wa Jalla. Kita nak Allah pandang kita dengan redha ni. Kita redha dengan Allah dan Allah redha dengan kita. Bila kita niat kita kerana Allah, kita study tu akan sungguh-sungguh lebih sikit. Dan kita menjadi ejen berubah lah. Mencadangkan benda-benda yang baik, buat benda-benda yang baik lah. Kemudian
Yang kedua, kita akan cari kawan yang baik. Senang je nak cari kawan yang baik. Sebelum masuk IPT tu, tanya kakak-kakak FESI haluan siswa dan juga tanya abang-abang haluan siswa, saya nak masuk IPT sekian-sekian, atau saya nak kerja, saya perlu hubungi siapa, saya nak. Kemudian cari kawan ni, cari kawan yang betul, yang membimbing kita ke arah kebaikan, yang akan memberi ketenangan kepada kita, bukanlah yang memberi masalah kepada kita. Ujian dalam perhubungan tu biasa, maksudnya biasalah kelemahan, tapi bukanlah maksudnya dia mengajak kita kepada keburukan dan sebagainya. Kenapa Kak Zahra cerita ni masuk IPT dulu, kena jaga niat kerana Allah dan kena cari halaqah dulu. Sebab kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam min Alamatin Nujhi fi Nihayati huwa ruju' ila Allah fi bidayati. Salah satu tanda kejayaan di akhir perjalanan adalah kembali kepada Allah di awal perjalanan. Maksudnya, bila kita dah berusaha, jalan tu dah separuh berjaya, tinggal ada beberapa step lagi untuk make sure kita punya berjaya tu. Kemudian yang ketiga, kita cari ilmu. Cari ilmu, banyakkan membaca buku, banyakkan tadabbur Al-Quran, banyakkan memerhati alam, banyakkan bertanya. Niat dan kawan yang bagus ni sangat-sangat penting. Dia akan menyebabkan kita terpandu. Cari ilmu ni bukan setakat baca buku lah. Kita terlibat dengan aktiviti-aktiviti kesukarelawanan ke. Sebabnya, kalaulah hidup kita datang IPT ni hanya untuk datang belajar, baca buku sikit, lepas tu balik, banyaknya masa lapang kita sebenarnya. Sebenarnya adik-adik masa lapang kat IPT ni banyak kalau adik-adik sekadar itu. Yang saleh, kitab-kitab turas. Kita boleh tanya kakak-kakak haluan siswa, abang-abang haluan siswa, mereka akan pandu. Sebab saya dulu pun dipandu begitu. Okey. Dan yang keempat adalah muhasabah. Muhasabah ini kata Mustafa Masyhur adik-adik, noktah bidayah saja ataupun titik mula tu niat kerana Allah sahaja tidak cukup. Sebab dalam perjalanan kita nak menuju cita-cita kita tu, nak menuju kita punya matlamat tu, akan ada banyak gangguan. Gangguan kawan ajak pergi berjimba-jimba di IPT. Jangan kata di IPT lah, tak di IPT pun. Kawan ajak karaoke, kawan ajak couple. Kita seolah-olah asing bila tak couple. Sebenarnya tak ya. Jangan risau adik-adik, itu bukan. Alangkah lebih baiknya potensi kita ni digunakan untuk kebaikan je, untuk segala perkara yang boleh memberi manfaat kepada din. Macam mana ni Kak Zahra nak pindahkan kefahaman ni pada adik-adik? Contohnya ibaratnya macam ni lah. Kita nak masak tom yum. Mungkin adik-adik semua tahu masak tom yum kot. Adik-adik milenial sekarang ni kan, kita masak tom yum, kita dah tahulah masak tom yum ni kalau tak ada paste lah. Kita ambil cili kering, serai, bawang putih halia sikit, kita blend sampai merah sikit, kita tumis sikit. Kemudian kita letak ayam sikit, kita letak limau nipis sikit, kita letak air sikit, letak garam sikit, dia jadi. Sebab kita dah begin with the end of mind, kita nak buat tom yum. So kita dah tahu bahan-bahan apa yang kita ada. Sama juga dalam kehidupan ni. Bila kita dah tahu matlamat apa yang kita nak kejar, maka kita dah tahu dah step-stepnya apa. Itu saja, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, baiklah, akhir kata daripada Kak Zahra. Kak Zahra sebenarnya sangat berharap adik-adik semua kontak abang-abang dan kakak haluan siswa bila adik-adik masuk IPT. Tanya mereka apa sahaja tentang adik-adik nak tahulah. Sebenarnya belajar di IPT ni pada anak sendiri, dia tidaklah sukar mana. Tak sukar pun, sebab dah lalu. Tapi yang menjadikan mudah tu, tak sukar tu, ialah kita tahu matlamat kita di mana, dan kita tahu apa yang kita perlu untuk capai matlamat kita. Ada gangguan, orang ajak kita couple lah, orang ajak kita berjimba-jimba lah, orang ajak kita membuang masa. Kita rasa ini bukan masanya. Ada satu buku, tapi Kak Zahra nak share, dia sebut dalam buku ni, tulisan Robert Kiyosaki, dia sebut How does A student work for C student while B work for the government. Maksudnya dia kata, orang yang pandai-pandai AA ni akhirnya dia akan kerja dengan orang yang C, dapat CC dia. Tapi orang yang complacent, yang dia tak cemerlang sangat tapi tak bolehlah teruk sangat, B ni dia akan kerja dekat tempat yang selesa,
di government lah, tempat yang macam confirm ada gaji, ada pencen. Tapi C ni pula dia kreatif, dia boleh buat bisnes, dan akhirnya dia punya income tu lebih sangat daripada gaji dan pencen orang lain. Dia boleh create dia punya retire rich lah. Ni contoh kononnya Kak Zan nak cerita betul ni. Kemudian orang yang A ni pula, yang pandai ni, dia kerja dengan orang yang C. Benda ni memang berlaku realiti ni berlaku. Nak cerita ni cerita yang berlaku. Tetapi sebenarnya mahasiswa yang alim mujahid, yang akhirnya nak bentuk diri dia jadi menjadi abrar ni, dia tidak begitu. Dia boleh menjadi mahasiswa yang cemerlang, dia boleh menjadi pekerja cemerlang, dan akhirnya dia boleh membina perniagaannya dengan cemerlang. Ini beza orang yang alim mujahid dengan masyarakat biasa. Orang yang B tadi dia sympathizer, dia follow je kan. Bahaya juga yang macam ni, sebabnya dia macam follow the flow. Ingat hanya ikan yang mati sahaja yang follow the flow ombak. Orang yang hidup tak. Ikan yang hidup tak, dia akan melawan arus. Sama juga dengan kita ni, hanya jiwa yang mati je yang ambillah course apa-apa, daripada belajar course apa-apa ni, sekolah nak jadi apa. Tak. Kalau katalah itulah course yang Allah dah susun untuk kita, kita boleh berjaya dan kita boleh create apa benda kita nak jadi lepas tu, insyaAllah. Kalau tak dapat course pun, kita bekerja ke adik-adik, universiti kehidupan ini sangat besar. Bekerjalah sebaik mungkin, jagalah Allah. Semoga Allah menjaga adik-adik dan menjaga Kak Zara juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.